Seri Gading minta Menteri Kewangan menyatakan setakat mana keberkesanan pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel yang diusahakan melalui MyBudi dan bagaimana golongan T15 ditentukan khasnya untuk penyasaran subsidi petrol RON 95 bermula pertengahan tahun 2025. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Seri Gading atas soalan tersebut. Puan Yang di-Pertua, pada 10 Jun 2024, kerajaan telah mengumumkan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel yang melibatkan kenaikan harga pam diesel di stesen minyak Semenanjung Malaysia pada harga tanpa subsidi, iaitu RM3.35 seliter, tetapi pada masa yang sama bagi memastikan majoriti rakyat tidak terjejas, diperkenalkan bantuan tunai untuk pemilik kenderaan individu diesel dan petani berskala kecil serta diperkenalkan subsidi khusus untuk sektor logistik. Subsidi sektor pengangkutan barangan darat melibatkan 23 jenis kenderaan diesel pengangkutan barangan darat di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS 2 dengan menggunakan kaedah fleet cut. Sektor pengangkutan awam dan nelayan masih dikekalkan masing-masing pada kadar RM1.88 seliter dan RM1.65 seliter. Dan pengangkutan barangan darat kekal membeli diesel pada harga subsidi RM2.15 seliter, iaitu harga PAM sebelum 10 Jun. Bantuan tunai budi madani sebanyak RM200 sebulan atau RM2,400 setahun disediakan untuk golongan petani, pekebun kecil serta pemilik persendian kenderaan diesel berdasarkan kelayakan yang ditetapkan. Untuk makluman Yang Berhormat, setakat 31 Oktober 2024, selebih 140,000 penerima budi individu dan 65,000 penerima budi agri-commodity telah diluluskan dalam tempoh 5 bulan pelaksanaan sejak Jun 2024 dengan jumlah bayaran sebanyak 160 juta. Pelaksanaan penyasaran subsidi diesel menunjukkan penurunan mendadak dan dari segi penjualan diesel daripada stesen minyak, iaitu sekitar 25% atau hampir 7 juta liter sehari, mencerminkan pengurangan aktiviti penyeludupan. Manakala jualan diesel secara komersial pula menunjukkan peningkatan hampir 50% atau 4 juta liter sehari, menggambarkan setakat mana sektor industri berhenti membeli diesel bersubsidi daripada stesen minyak. Berdasarkan data awal, penyasaran subsidi diesel setakat ini telah menjana penjimatan sekitar RM600 juta sebulan. Pada masa yang sama, kadar inflasi kekal pada tahap terkawal dan baru-baru ini menunjukkan penurunan dengan kenaikan CPI 2% pada Julai 2024, 1.9% Ogos 2024 dan 1.8% September 2024. Sehubungan itu, kerajaan akan melaksanakan penyasaran subsidi RON 95 pada pertengahan 2025. Berhubungan penentuan 15% teratas atau golongan yang tidak layak menerima subsidi petrol RON 95, kriteria masih dalam pertimbangan. Penentuan pendapatan isi rumah yang layak untuk harga RON 95 bersubsidi tidak akan ditentukan semata-mata berdasarkan tahap pendapatan isi rumah Survey Pendapatan Isi Rumah HIS oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Kerajaan masih meneliti pendekatan yang digunakan bagi menentukan kumpulan T15 bagi penyasaran subsidi RON 95 dan tidak akan terikat secara terus dengan definisi HIS. Kerajaan akan meneliti perkara ini sebelum ianya dimuktamadkan, mengambil kira kriteria tambahan selain daripada pendapatan. Kerajaan komited untuk menerus membela nasib majoriti rakyat
termasuk golongan pertengahan dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Sekian, terima kasih. Sri Gading. Terima kasih kepada Menteri Kewangan dua yang telah memberikan penjelasan yang panjang lebar. Saya rasa nak catat pun tak sempat dengan angka-angka yang sangat menarik, dan saya yakin dan percaya usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dapat memberikan satu kesan yang baik dari segi penyelundupan dan juga Soalan. penjimatan. Soalan saya seterusnya, apakah mekanisme kerajaan menangani masalah ketirisan subsidi kepada bukan warga negara dan juga golongan T15? Dalam masa yang sama memastikan harga subsidi dapat dinikmati oleh golongan 85% rakyat yang dikatakan B40. Bagaimana sedia kita maklum bahawa ramai di kalangan ahli parlimen sendiri pun rasa bimbang dengan cadangan yang dibuat ini. Jadi bagaimanakah pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dapat dilaksanakan seperti juga penyasaran diesel tadi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Gading atas soalan yang tersebut. Puan Yang di-Pertua, penyasaran subsidi RON 95 selaras dengan elektrik dan diesel akan melibatkan harga berperingkat. Untuk penyasaran subsidi elektrik, pengguna elektrik dengan tahap penggunaan lebih tinggi dikenakan tarif elektrik yang lebih tinggi. Bagi penyasaran subsidi diesel pula, harga di pam stesen minyak ditetapkan pada harga tanpa subsidi, iaitu pada masa ini RM2.95 seliter, tetapi kenderaan sektor logistik yang layak menggunakan fleet card dapat terus membeli diesel pada harga subsidi RM2.15 seliter. Penyasaran subsidi RON 95 perlu dilaksanakan disebabkan perbezaan harga yang besar yang menyebabkan ketirisan dalam subsidi petrol, dan ia telah digunakan oleh kumpulan yang tidak sepatutnya. Berdasarkan dasar semasa, dianggarkan penggunaan petrol oleh segmen bukan warga negara, sektor komersial termasuk aktiviti penyelundupan mencecah 40% dari jumlah penggunaan. Memandangkan tahap subsidi RON 95 sekitar RM20 bilion setahun, jika ketirisan kepada bukan warga negara perniagaan dan kaya dapat ditangani, ia bakal menjana penjimatan sehingga RM8 bilion setahun. Peralihan daripada pemberian subsidi pukal dengan harga runcit bersubsidi kepada semua pengguna tanpa had kepada penyasaran subsidi memerlukan penentuan kaedah bantuan yang bersesuaian diguna pakai. Bagi penyasaran subsidi RON 95, kerajaan masih dalam proses memuktamadkan kriteria dan keperincian penyasaran subsidi supaya dapat memenuhi keperluan rakyat sama ada yang bermotosikal atau dengan kereta, yang di kawasan bandar dan luar bandar serta yang berniaga skala kecil. Mekanisme subsidi dijangka melibatkan penetapan harga pam stesen minyak mengikut harga pasaran sementara. Rakyat yang layak akan terus membeli RON 95 pada harga bersubsidi. Selain kaedah fleet card untuk diesel, kerajaan juga telah melaksanakan projek perintis pembelian RON 95 pada harga bersubsidi dengan menggunakan kad pengenalan MyCard dan juga e-Dompet. Bagi meredakan kebimbangan rakyat, kerajaan akan pastikan kaedah pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 yang menyeluruh dan berkesan seperti mana tindakan menyeluruh diambil dalam penyasaran subsidi diesel. Ini termasuklah memastikan bahawa kumpulan rakyat yang layak akan mendapat insentif atau bantuan sewajarnya, di samping menggunakan pakai mekanisme yang mudah dan holistik serta penyebaran maklumat atau penerangan penyasaran subsidi yang berkesan, selain mengekang daripada berlakunya cubaan penjatutan atau kenaikan harga mendadak dalam kalangan pengusaha tidak bertanggungjawab. Sekian, terima kasih. Kuala Krai. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kedua. Selepas pembentangan belanjawan 2025 oleh Yang Berhormat Tambun baru-baru ini,
banyak pihak mempersoalkan tentang takrifan kumpulan T15 yang terkesan dengan keputusan kerajaan PHPN pada hari ini untuk dikecualikan daripada manfaat subsidi petrol, pendidikan dan juga kesihatan. Ini kerana mengikut DOSEM, pendapatan isi rumah 12,000 adalah kumpulan T15. Adakah Kementerian Keuangan membuat keputusan yang diumumkan dalam belanjawan tanpa merujuk data daripada kementerian ataupun agensi berkaitan? Adakah pendekatan sebegini dijadikan tata kelola MOF? Adakah MOF beranggapan perkara ini tidak penting bagi memastikan unjuran perbelanjaan dan penjimatan kerajaan yang diumumkan dalam belanjawan adalah munasabah? Dan bagaimanakah dengan proses pengintegrasian, pengkalan data, menentas agensi dan kualiti data yang telus dan keberkesanan sistem padu yang telah menelan belanja hampir 85 juta? Terima kasih, Yang di-Pertua. Planning a trip to Kuala Lumpur. Explore the landmarks. Explore the food. Explore Kuala Lumpur with Agoda. Book now. Start traveling now. Terima kasih atas soalan yang diberikan, Puan Yang di-Pertua. Seperti yang saya katakan awal tadi, untuk menentukan tahap untuk T15, kerajaan masih dalam proses untuk menentukan kriteria-kriteria yang akan diadakan. Sudah tentu satu pendekatan yang mengambil kira semua data yang kita ada, termasuklah data yang kita ada dalam padu, data yang pada DOSEM, dan juga pandangan-pandangan yang kita terima dari sekarang sampai masa penyasaran subsidi dibuat pertengahan tahun depan. Untuk itu, saya rasa patutlah kita sentiasa peka dengan apa-apa cadangan, apa-apa pendapat dan apa-apa data baru yang kita terima. Seperti saya katakan tadi, kita tidak akan hanya bergantung kepada data DOSEM dalam HIS, tapi kita akan mengambil pandangan semua menyeluruh untuk menentukan tahap T15 itu. Untuk seperti yang dimasukkan dalam bajet 2025, kita telah berharap yang kita akan dapat menyasarkan semula subsidi RON 95 dengan menggunakan mekanisme yang menggunakan MyCard dan juga e-Dompat. Ini akan menyenangkan untuk menentukan mereka yang layak untuk menerima, dan kita dapat mencatu daripada mereka yang tak layak untuk mendapat, agar penjimatan yang dapat dijanakan dapat digunakan untuk mengukuhkan lagi ekonomi negara dari segi mengurangkan hutang yang baru yang dijanakan, ataupun untuk meningkatkan lagi penggunaan untuk hospital, sekolah dan sebagainya. Itulah matlamat kita. Untuk 85% pada rakyat Malaysia, dia tidak akan terkesan kepada kenaikan yang akan datang daripada penetapan semula pendasaran RON 95. Sekian, terima kasih.